Salam sejahtera dan selamat petang. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Jadi hari ini kita akan meneruskan lagi PDPR Pendidikan Seni Visual dengan tajuk Unit 3 iaitu rupa. Cikgu harap semua pelajar dalam keadaan yang sihat dan teruskan bersemangat untuk belajar. Okey, kalau anak murid tengok, objektif pembelajaran hari ini ialah definisi rupa, jenis rupa pada alam semula jadi, objek buatan manusia, karya seni visual dan juga fungsi rupa. Kita akan mempelajari tentang ini satu persatu untuk slide yang seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan rupa? Rupa ialah hasil pertemuan penghujung sesuatu, tidak mempunyai jisim, rata dan bersifat dua dimensi. Rupa boleh terhasil daripada garisan, jalinan dan juga warna. Cikgu tunjukkan. Jadi ini adalah rupa. Maknanya daripada garisan ini tadi, maka terbentuklah segi empat. Ini dimaksudkan dengan rupa. Dengan adanya garisan ini tadi, akan terbentuknya segi empat dan dia adalah dua dimensi. Rupa terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni. Nanti cikgu akan bagi contoh untuk setiap rupa ini. Rupa terdiri daripada dua jenis, iaitu yang pertama rupa geometri dan juga rupa organik. Rupa geometri ini merupakan rupa yang mempunyai sudut sempadan bersifat statik dan dihasilkan menggunakan alat geometri. Selalunya rupa geometri ini yang mempunyai sudut. Yang ini yang dimaksudkan dengan sudut. Sekiranya rupa organik pula, ianya bebas. Tidak diukur sudutnya dan juga selalunya berkaitan dengan alam semula jadi. Contohnya, lukisan awan. Ataupun bunga. Kita tak dapat ukur setiap sudut ini ada berapa. Jadi, itu yang dimaksudkan dengan ataupun perbezaan di antara rupa geometri dan juga rupa organik. Jelas kelas? Baiklah kelas, kita sambung. Rupa mempunyai pelbagai fungsi. Yang pertama, menghasilkan bentuk huruf dalam kurungan muka taip. Yang dimaksudkan dengan muka taip, tulisan-tulisan yang ada di permukaan buku ataupun di dalam buku. Okay. Jenis-jenis tulisan ini merupakan muka taip. Seterusnya, melambangkan logo ataupun untuk meringkaskan imej. Okay, contoh yang pertama, logo Ilmu Bakti. Jadi mana-mana pembaca ataupun yang pembeli buku ini, dia nak cari buku ini keluaran siapa yang mengeluarkan produk mana, memang akan ada logo masing-masing. Contohnya yang ini adalah logo kepada Ilmu Bakti. Jadi buku ini dikeluarkan oleh Ilmu Bakti. Seterusnya, logo Rexona. Okay, Rexona telah mengeluarkan produk ini. Jadi kita tahu yang ini logo yang dipakaikan oleh Rexona. Seterusnya, logo ini yang paling mudah dan paling kamu faham, iaitu logo iPhone. Jadi semua orang tahu, kalau nampak handphone ini, jadi kamu tahu ini adalah handphone yang dikeluarkan oleh produk iPhone. Jelas tentang logo. Seterusnya, rupa juga menghasilkan motif ataupun corak dalam pelbagai karya seni. Rupa boleh diubah secara positif dan juga negatif. Okey. Rupa positif objek yang terletak di dalam satu kawasan tertentu. Rupa negatif pula, ruang di sekeliling objek tersebut dipanggil sebagai
rupa negatif. Nanti kamu akan lihat jenis-jenis rupa ini dalam slide cikgu yang seterusnya. Jadi kamu akan nampak banding beza rupa positif dan juga rupa negatif. Sebentar tadi cikgu telah terangkan fungsi rupa, di mana rupa boleh diolah untuk menghasilkan logo dan juga simbol. Jadi teknik untuk menghasilkan rupa ini ada pelbagai. Yang pertama teknik lipatan, guntingan. Jadi untuk teknik-teknik ini ataupun contoh-contoh untuk menghasilkan rupa ini, anda boleh rujuk buku teks muka surat 36 buku teks masing-masing untuk mengetahui teknik menghasilkan rupa. Baiklah, ini merupakan jenis-jenis rupa. Yang pertama, rupa buatan manusia. Gambar raja itu menunjukkan tentang meja kayu ataupun kerusi kayu yang kecil. Meja kayu pun boleh. Jadi, yang dibuat oleh manusia itu merupakan rupa objek buatan manusia. Rupa pada alam semula jadi seperti rama-rama, seperti pokok, daun, itu merupakan alam semula jadi. Rupa menghasilkan logo yang ketiga. Okay, kamu boleh nampak dekat situ pelbagai jenis logo. Cikgu yakin kamu kenal setiap logo tersebut. Okay, di mana ada Twitter, ada iPhone, ada Pepsi, ada Shell, Batman. Okay, itu adalah jenis rupa yang menghasilkan logo. Jenis rupa yang seterusnya ialah rupa positif dan juga rupa negatif. Jadi boleh tengok perbezaan di antara rupa positif dan juga rupa negatif. Boleh nampak perbezaan? Seterusnya rupa organik. Okay, ini yang cikgu maksudkan tadi. Rupa organik tidak mempunyai sudut. Contohnya seperti bunga-bunga, daun, dan juga bentuk hati. Okay, ataupun heart. Seterusnya rupa geometri. Rupa geometri mempunyai sudut dan juga penjuru. Contohnya segi empat. Bulatan. Okay, jadi ini merupakan rupa geometri. Jadi cikgu harap pelajar boleh memahami jenis-jenis rupa ini. Baiklah, nota ataupun penerangan cikgu dah jelaskan sebentar tadi. Jadi ini adalah tugasan PDPR pada minggu ini. Ada 3 soalan. Yang pertama, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okay, kalau lihat dekat sini, tahap 2 iaitu tahap penguasaan. Begitu juga dengan soalan yang kedua, tahap 2 untuk penguasaan pendidikan seni visual ini. Jadi, anak murid perlu salin 1A, B, C untuk soalan yang pertama. Jawapan boleh rujuk buku teks ataupun nota cikgu yang slide yang sebelum ini. Yang kedua, berikan 3 teknik cara menghasilkan rupa. Yang ini cikgu dah terangkan sebentar tadi, ada jawapan dekat situ. Tengok balik nota, rujuk balik buku teks kamu ataupun nota cikgu sebentar tadi. Jelas tentang 2 tugasan ini? Okey, soalan yang ketiga, tuliskan maklumat yang sesuai tentang rupa berdasarkan contoh gambar yang diberikan. Okey. Contoh yang pertama, ini merupakan rupa untuk apa? Adakah objek buatan manusia kah? Tentang rupa alam semula jadi kah? Jadi para pelajar perlu salin jawapan dekat sini. Okey. Tak payah salin ataupun lukis semula gambar raja ini, tak perlu. Tak perlu salin. Hanya nyatakan jawapan di ruangan. Contohnya, tulis soalan dahulu. Tuliskan maklumat yang sesuai tentang rupa berdasarkan contoh gambar raja yang diberikan. Tulis nombor 1, apa jawapan? Nombor 2, apa jawapan dia? Nombor 3, apa jawapan? Nombor 4, apa jawapan? Jadi semua jenis rupa ini dah cikgu nyatakan tadi. Sebentar tadi dekat nota yang sebelum ini di page yang lain. Ataupun kamu boleh rujuk buku teks kamu. Sangat mudah untuk tugasan ini. Cikgu ingatkan semula, tak perlu lukis
gambar raja ini. Tak perlu lukis, hanya terus kepada jawapan. Jelas kelas? Baiklah, sebelum cikgu mengakhiri topik PDPR pada hari ini, cikgu nak membuat kesimpulan di mana sekali lagi cikgu ulang balik, rupa ialah pertemuan penghujung garisan dengan permulaannya. Jadi cikgu dah tunjukkan contoh sebentar tadi. Jadi rupa ini mempunyai dua dimensi dan juga boleh dilihat dalam bentuk positif ataupun negatif. Selepas itu juga terdapat pelbagai jenis ataupun teknik untuk menghasilkan rupa seperti guntingan, collage dan juga pelbagai lagi. Jadi kelas untuk latihan ini ataupun peringatan mesra perlu dibuat dalam buku pendidikan seni kamu, hantar tugasan dan setelah selesai, seperti biasalah, cikgu minta kamu hantar dalam WhatsApp group untuk semakkan. Okay, sebarang tugasan ataupun persoalan kamu yang kurang jelas, kurang faham, tak tahu mana satu yang nak dibuat, jadi boleh hubungi cikgu. Okay. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Teruskan bersemangat belajar dan stay safe.